ni. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi lepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita kembali ya, dan kali ini kita bersama dengan Azmi. Saya ingatkan Irina ada. Irina tak ada. Apa khabar Azmi? Sihat? Alhamdulillah sihat. Abang sihat bang? Alhamdulillah, bersenam, berlari, berenang, angkat besi. Okey, jadi kita masuk kepada kita punya analisa pasaran ya Azmi. Apa yang sedang berlaku kepada pasaran. Jadi kita lihat dulu gambaran besar lah ya. Saya bagi gambaran besar dahulu apa yang berlaku kepada pasaran ya. Jadi ini adalah untuk apa yang kita lihat dekat ni apa ni? US30 cash. Mata ni dah tulis besar-besar pun dia kena zoom in. Okey, kalau kita lihat kepada struktur semasa ni Azmi ya. Kita nampak untuk RSI, kita nampak untuk stokastik, kita ada satu pergerakan yang sedang membetulkan struktur ini. Itu simple je lah. Ni nampak jelas kan? Kalau kita lihat kat sini, ini jelas. Dia sedang membetulkan struktur ini. Struktur ini kan? Okey, dalam teori gelombang Elliott, itu bahasa Malaysia dia. Bahasa Malaysia ni, jangan lupa. YouTube jangan lupa. Okey, apabila kita ada pergerakan yang sedang membetulkan, jadi kalau kita katakan ini trend, ini akan dibentuk oleh 5 wave. Itu simple lah. Kalau itu trend, 5, 9, 13, 17 kalau ada extension. Kalau siapa rajin kira, anda akan dapat 5, 9, 13 kalau rajin kira lekuk kat situ. Dan akan diikuti oleh satu pergerakan 3 wave. Okey, jadi kita katakan ini adalah satu pergerakan correction. Itu as simple as dia lah. Kenapa? Itu hukum dia. Saya tak dapat nak jelaskan kenapa. Ini adalah pergerakan berulang-ulang dari belakang sampai ke depan, sama je kerja dia. 5 dan 3. Persoalan dia, adakah movement sekarang ni habis dan kita sedang melihat sentimen yang lebih positif? Adakah kita akan melihat kepada lonjakan ya? Adakah 5 dan 3 ni sekarang ni dah habis untuk melakukan another 5, ataupun dia reverse terus, dia habis terus ke bawah? Itu soalan dia lah. Ataupun ini masih ada lagi room ke bawah. Sebab kalau kita lihat dekat weekly ni kat weekly ya. Lepas ni kita turun sikit kepada time frame kecil sikit. Tak nampak. Okey. Kalau kita lihat sekarang kat weekly ni simple. 1, 2 dan 3. Dah ada 3 tu. Kan dah ada. 3 dia dah ada. Jadi saya menggunakan satu sistem distribusi ya dalam market, di mana apa yang saya lihat apabila kita ada satu correction ataupun satu pergerakan yang macam ni lah, bila dia break, kita akan menggunakan something kita panggil sebagai symmetrical charting. Wassalam Kimi Jo, di mana pergerakan ini sekurang-kurangnya mencapai paras yang sama. Okey? Jadi kalau kita lihat kepada struktur ini yang penurunan pertama tadi ya, dia belum lagi mencecah 100% kalau kita ambil Fibonacci extension. Fibonacci extension ni mengira ke depan lah. Kita ambil 3 kaki dan 100%. Jadi itu idea dia terbalik ya. The thing is, ini sebenarnya kita nak cerita dalam Facebook Live. Saya dengan Azmi dan juga kita ada orang penyokong MU malam esok bersama kita ya. Kita tengok dia. Belum apa-apa kita promote dulu dia esok esok Azmi, Azmi ya. Dah bagi bunga-bunga sikit malam esok. Tak sabar saya nak FB live kita dekat FB page XM Malaysia live follow. Dekat Facebook. Jadi the thing is, ini belum lagi sampai 100%. Itu dia. Dia tak sampai lagi. Dia tak cecah lagi 100%. Selagi dia tak sampai, dalam sistem saya masih katakan bahawa koreksi ini tak lengkap. Tak lengkap lagi ya. Tak lengkap lagi. Itu 100%. Itu dalam sistem saya lah. So kalau kita imbas semua dekat indeks, kita ada few seperti UK 100 yang dah cecah.
kita ada JP 225 yang dah cecah. But ada few more, dan kalau kita tengok dekat saham-saham utama pun ada yang tak cecah lagi 100%. Jadi selagi dia tak cecah, saya masih melihat room untuk ke bawah. Ya. Maksudnya kalau ini nak sampai dekat di sini, saya kena buka satu yang baru lah. UK 100, apa ni? US 30. US 30. Mana US 30 ni? Ni dia. Okey. Ini daily tadi ya. Okey. Jadi kalau kita nak katakan ini tak cecah lagi 100%. Ini tak cecah lagi 100%. Jadi kalau kita nak katakan ini nak cecah 100%, pergerakan pembetulan dalam Elliott Wave terbahagi kepada dua kategori. Yang pertama kategori mudah. Kategori mudah adalah zigzag ataupun flat ataupun segitiga. Itu adalah kategori mudah. Kategori kompleks adalah double correction 333 W XY ataupun triple correction W XY X dan Z. Itu adalah dua kategori ya kepada pergerakan pembetulan. Kalau kita lihat kepada struktur sekarang, kita ini tak dapat nak jadi benda ni, iaitu flat. Jadi flat ni kita buang. Ni kita buang. Ni tak dapat. Sebab sini flat di sini hendaklah tinggi. Sekurang-kurangnya 85.4 dalam sistem saya, Elliott Wave 90% ke atas. Maksudnya struktur ini hendaklah sampai 90% ataupun sistem saya 85.4 Fibonacci retracement. Okey, itu flat. Kalau kita nak katakan ini boleh jadi adalah kepada segitiga tak dapat. Segitiga pun tak dapat. Kalau dia nak buat segitiga yang besar pada sekarang, jadi kita tak dapat nak tentukan dia boleh jadi segitiga 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 baru dia naik ke atas. Itu segitiga. Ini tak dapat. Alah. Sekejap. Nasib baik dia dapat reverse. Boleh reverse. Boleh reverse. Boleh reverse. Macam mana nak ni balik? Ni buang tadi Jadi segitiga dah out. Untuk yang ini jauh lagi, belum. Kita tak dapat tentukan. Yang high probability sekarang ni cuma dua abang ni, iaitu WXY ataupun zigzag. A, B dan C. Apa beza dua ni? Okey. Saya menggunakan something yang kita panggil sebagai market dynamic. Market dynamic ni adalah kita melihat bagaimana struktur dan juga momentum instrumen-instrumen dalam pasaran mempengaruhi struktur overall financial market. Saya lihat kepada 3 kumpulan yang utama. Saya terangkan alang-alang saya terangkan Joe ada, Kimi ada, dia orang pun dah power dia orang ni. Iaitu kepada indeks, kepada yen dan juga kepada US dollar. Okay, the idea is kalau kita nampak correction dekat indeks, pada waktu itu dia boleh dipengaruhi oleh dua benda. Sama ada pergerakan dia dipengaruhi oleh US dollar ataupun yen. Pergerakan yen adalah lebih bersifat sentiment base. Kalau kita dengar ada perang apa, yen kuat, perang tak jadi, yen pula lemah habis-habis kan. Itu biasa kan. Tapi kalau kita lihat kepada Power Rangers ni, dia Power Rangers pink. Dia pink. Kan? Kimi terus bagi jawapan. Sabarlah dulu Kimi. Kimi tak sabar. Dia tadi nak naik kerja dia. Okey. Jadi simple dia. Jadi kalau kita ada zigzag, zigzag ni ada struktur motif.
Motif tu menandakan momentum. Motif tu menandakan momentum. Kalau korektif yang laju dekat indeks. Boleh? Jadi ini adalah yen. Jadi kalau kita tengok WXY, ini adalah US dollar. Itu simple matematik dia. Jadi kalau kita lihat structure sekarang, kalau dia adalah apa, zigzag ya. Zigzag 1 2 3 4 5. 1 2 3. 1 2 3 4. Boleh tak jadi zigzag? Boleh. Buat 5. Itu zigzag. Kalau ini adalah yen. Okey. Nombor 2, kita tak dapat katakan ini masih boleh jadi 4. Okey, masih boleh jadi 4 . Don't get me wrong, ni boleh jadi 4. Itu adalah zigzag. Tapi kalau kita katakan ini WXY, ini adalah pembentukan pergerakan seperti ini . Dalam ni ke, apa ke dalam-dalam ni . Di mana kita ada struktur korektif diikuti oleh 3 wave, diikuti oleh yang dalam-dalam ni macam ni lah. Itu adalah untuk W, X dan Y. Sini boleh jadi A, B, C, boleh jadi macam-macam lah dalam ni . Jadi satu lagi dalam sistem saya, kalau saya nak katakan ini motif, hujung ni kena berakhir dengan divergence. Itu dalam sistem saya. Dan divergence tak lihat kepada time frame besar. Kita lihat kepada divergence di time frame yang lebih kecil. Mana turun tadi? Yang ini . Yang ini hendaklah ada divergence. Nampak dia tak ada divergence? Tak ada. Momentum. Jadi, kalau ini merupakan struktur yang tak ada divergence, saya akan tandakan dia macam ni. Di mana kita katakan bahawa ini adalah W, X dan Y. Jadi kalau kita menyatakan ini WXY, movement ini adalah US dollar base, bukan yen. 1111 ni. Jadi lepas tu nak trade apa? Kan? Itu yang penting. So, bagi saya masih melihat kepada a bit more dollar punya strength, di mana sekarang ni kalau kita lihat di time frame yang lebih kecil untuk dollar index ni XY. Okey, sekarang ni kenaikan di sini saya nampak 1 2 3 4. Ini tak buat high. Ini ada kecil dia, tetapi kalau kita kira ini tak dapat dalam H1, dalam H4 baru nampak stokastik dia. Simple. Untuk nak kira wave dalam sistem saya, simple. Kalau kita nak mengira dia, ambil 1, 2, 3, 4. Ini tengah buat 1, 2, 3, 4. Saya masih lihat satu lagi ke atas. Tak habis lagi. Incomplete. Dia kalau kita nak katakan dia membuat trend, dia kena ada 5, 9 atau 13. Selagi dia tak sampai benda tu, saya akan masih katakan dia masih ke atas. Dia lemah sekarang. Yes. Dekat lower time frame sebab pergerakan US dollar. US dollar lebih berkecamuk pricing dia berbanding kalau kita tengok yen. Yen akan cantik je. Boleh? Jadi itu yang saya masih melihat kepada untuk sekarang ni 11 ataupun kiraan. Tengok di sini lagi jelas. Kalau kita tengok daripada ini the only, kalau kita katakan struktur sekarang ni adalah korektif. Untuk korektif benda yang macam ni, panjang macam ni dan lebih daripada 1618, satu-satunya struktur yang dapat ingat tak Azmi? Yang pasal flat tadi. Macam mana? Yang flat tadi. Flat ini boleh tinggi. Jadi kalau kita ambil terbalik macam ni, boleh tinggi. Ni yang boleh tinggi. A dan B. A dan B. Kalau kita ambil struktur tempat ni, ini macam ni lah. So ni dikira flat lah kiranya?
Ni dikira sebagai flag. Sebab sini motif. Motif akan ikut oleh korektif. Motif korektif, motif korektif. Betul. Itu je. Jadi dia tak ada structure lain. Dia semua dalam market ataupun kenapa kita dapat motif ikut motif. Motif yang satu tu adalah sebahagian daripada korektif yang lebih besar. Itu je. Dia benda tu je. Dia tak ada benda lain dalam market. Tak ada. Anda ambil lah gun, anda ambil lah apa-apa cycle punya sistem, dia semua motif korektif. Dia tak ada cerita lain. Kalau cycle punya teori, sama ada anda ambil gun, anda ambil apa? Anda ambil Wyckoff, anda ambil Elliot, dia sama je. Cycle, motif korektif. Betul. Itu je. Dia tak ada benda lain. Jadi kalau kita katakan ini motif, the only thinking yang anda ada selepas structure sini adalah korektif. Betul. Apa jenis korektif yang boleh wujud sebelah sini adalah flat. Itu je. Dow, itu bapak dia lah. Dow tu bapak, itu tak dapat nak lawan. Dow teori wajib semua trader yang ada chart. Kalau tak tahu Dow, itu payah. Dow teori adalah wajib. The six tenet tu kena lekat dekat dinding. Dinding saya dah tak ada dah. Mana? Dulu ada. Oh, mana pergi dia? Dah lekat benda lain. Okey. Jadi kita ada dia orang ada tapi dia sini. Sesuai tengah buat lekuk 12 kan bang? Tu ada tanya. Okey, balik kepada cerita ni. Ingat tak yang kita tengok kecil tadi Zuan? Yang ini tak habis lagi. Baru 3. 4, 5. Ada satu lagi 4 dan 5. Faham kan? 11 ni dari 10 sampai 11. Kalau ini adalah motif, ingat 3, 5, ini motif. Ini motif. Jadi 10 ke 11 kena kiraan motif. Jadi ini yang kecil tadi yang kita tunjuk. Penat aku pergi kecil, kau tanya balik yang tu. Zuan. Okey, dah faham. Dah faham tak jadi dah cerita tadi kan. Dia tu dia kita pergi dekat time frame kecil. Sama juga yang ni kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 tak ada lagi. Belum lengkap lagi. So kiranya 11 dia kena break atas tu ke macam mana bang? Dekat indikator. Dia break satu hal, tapi dia kena indikator tak payah break, cycle saja. Oh, cycle saja. Momentum saja. Tapi masalahnya 10 kepada 11 ni tak complete lagi. Sebab kita tengok kat time frame kecil tadi, dia tak baru 3. Dia baru 3. Baru 3. Jadi dia kena buat satu lagi, tak siap lagi. Tiang gol. Tiang gol ke tiang emas? Mana satu ni? Dia orang tak boleh tengok pian. Dia mengaku itu dia kena. Okey, jadi kesimpulan dia, saya masih melihat indeks sama ada jaga-jaga sikit, kita dah ada break kat sini. Tapi kalau kita lihat kepada time frame ni, ini adalah cycle. Anda nak tentukan fractal bagi siapa yang rajin lah Kimi rajin. Anda boleh gunakan kaedah ini. Okey? Ini adalah permulaan dia kat sini. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. B kepada C, kalau dia merupakan satu diagonal, ini boleh habis tau. Faham tak? Kita dah ada 5. Ini boleh habis. Kebenaran selalu pahit. Kau pergi mengaku apa pasal dia? Kau senyap je. Kau senyap yang itu. Habis kau pergi mengaku, habis lah. Joe akan ingat sampai lepas raya haji dia ingat. Jadi jaga-jaga sikit dengan indeks punya kenaikan But selagi ingat correction boleh truncated. Kalau kita lihat level semasa ini, level sekarang ni okey, ini dua possibility dia, sama ada ini 1, ini 2, 3, 4 dan 5, ataupun
truncated habis kat sini dan jatuh ke bawah. Itu adalah US 500. Apapun saya tak interested pada level semasa, saya cuma interested kalau dia turun kepada 100% di sini. Di mana kita ada trend tadi ke atas kan. Jadi kalau dia turun ke bawah ni, saya interested kepada level ni. Ada tak kemungkinan dia buat X? Ada. Correction dia macam ni. Itu je. Suka hati dia. Kan? Ada macam sistem Azmi ni A, B. Sekali tengah B lah. B macam tu lah. Ni memang serabut lah. Ni tengah serabut lah. Ni tengah serabut. Ini tengah cantik A. Ini A lah. Ini B. Cantik A, B dan C lah. Okey, ikut Azmi punya ni. Malam ni ada sesi Azmi? Ada, malam ni ada bicara personality dengan Imran. Oh, okey. Ikut yang pasal A, B dan C itu pun sama. Cumanya Azmi masukkan pattern, QML dan lain-lain. SND, dia masukkan yang tu. Dia benda dia sama je. Sama je sebenarnya. Cycle dalam market sama je. Cuma ada yang melihat kaedah ini, ada yang melihat kaedah lain. Itu je. Cumanya level-level dia sama. Itu je. Level-level dia akan sama. Sebab cycle dia sama. Korektif, tapi trade bila ada trend. Itu je. Okey. Jadi indeks saya berminat, ini adalah bagi mereka yang long term. Ini bukan bagi mereka yang intraday. So ini adalah weekly punya pembetulan. Jadi anda tak akan letakkan 15 point punya stop loss kat sini. Okey, jadi kalau ini tu saya masih ke bawah untuk indeks sebab tak lengkap. US 30 pun sama, siapa pula call ni? Okey, masih tak lengkap. Ke bawah. Jadi saya masih melihat dia untuk bergerak ke bawah. Persoalannya correction sekarang. Correction sekarang. Kita cuma ada US 100 break, US 500 dekat H1 break, tetapi US 30 tak break. Lain-lain punya indeks ini marginally mungkin dah habis pun 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jaga-jaga sikit dengan benda ni. Lagu kromok. Okey, jaga-jaga sikit dengan semua ni ya. Dan DEX pun tak break. Jaga-jaga sikit ya. Ini mungkin boleh jadi 4. Faham? Jaga-jaga sikit dengan benda ni. Saya cuma alihkan A, B, C dah turun ke bawah. Jaga-jaga. Maksudnya kalau ini mula ke bawah, tengok penanda dia adalah kepada yen pair. Sekiranya anda nampak yen pair break di sini, indeks belum break, indeks akan break. Duit dahulu. Duit dahulu baru dapat beli reta kan. Indeks, saham apa semua. Kan? Jadi kalau anda tengok di sini break, that's it. Kalau break dia dalam 5, 1, 2, 3, 4, 5, break, 1, 2, 3 short. Itu je. Kalau tak, jangan. Sedapnya baru lapar. AUD JPY, saya ubah pada fractal ikut kepada ni ya. So ini pun tak break out atas, but jaga-jaga sikit. Dia boleh lagi buat wave 2 ni. Jadi boleh buat lagi macam ni ya. Kalau dia buat macam ni, saya short daripada sini, iaitu 2 ini ke atas. Kalau tak ada, sebab ini bukan low. Ini bukan low. Kalau dia buat ke atas, jadi kita ada, maksudnya B complete. Faham maksud ni? B saya pakai Azmi punya ni lah. Azmi punya term lah. Di mana sini adalah A, ini adalah B yang complete. Tapi ini structure ni terlalu ni. Kalau saya tak trade. Terlalu kompleks. Ini B. Mungkin itu. Kalau itu lebih tinggi. Jadi kalau anda nak tentukan kat mana B tu habis. Sebab ini motif. The whole ini tu ada correction. Ini yang korektif. Jadi kalau nak cantik dia, this structure. Itu yang cantiknya lah. Betul. Itu salah satu cara menentukan kat mana kita punya zone nak pilih untuk entry. Jadi dalam-dalam ni zone dia tak clear. Goal bang, buka goal. Tengok dah break up belum yang tu. Goal.
Goal kalau tanya saya, whatever, saya cuma interested kepada ini. Kalau ini berlaku, saya long di situ. Apa yang berlaku kat sini, suka hati dia lah. So kira kalau structure besar, adakah dia dah break previous high dia? Yes, structure besar, tapi itu pun masih ini Kalau nak kata break, ini break. Cumanya dia break kepada structure ini. Yes. Jadi kalau kita nak katakan ada trend, saya tunjukkan something yang lebih clear. Untuk nak trade gold, instead of trading gold, pergi jenguk benda ni. Yang lebih clear, mana dia? Ni. Sebab gold memang tak clear sekarang. Bearish. Ini structure motif. Kalau dia membuat this move, kalau dia membuat this move 5, 1, 2, 3, instead of trading gold, yes, structure ini lebih clear. Cantik. Structure ini lebih clear. Betul? Ya, AU, NU, yes, kini. Tetapi disebabkan kita masih menjangkakan US dollar punya kekuatan. NU pun sama. AU breakout. Ya, kalau nak katakan breakout, structure sekarang ni bermula dari sini. Jadi kalau nak kata breakout, ini breakout dia. Jadi ini 1. Ini 2. Jadi itu 3. Jadi dia bermula dari sini. Jadi kalau setakat break ini, itu internal. Tak ada apa. Kalau kita masih jangka US dollar kuat, then kita akan gunakan, kalau ini break kalau ini break, saya akan buat macam ni. Kita akan gunakan connector ini untuk supaya dua dia sama dengan EU, sama dengan GU, di mana kita akan jadikan ini sebagai W, ini sebagai X, ini sebagai A, ini sebagai B, ini last C, dan ini 2. Supaya chart ini sama dengan EU punya chart. Kalau dia break Sebab saya tak dapat nak jadikan ini akan jadi 2 ini. Ini akan naik ke atas. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Dalam macam ni lah. 1, 2 dan 3. Last sekali. Untuk jadi 2 yang sama. Faham tak gini? Saya tak dapat nak jadikan dia sebagai 2 NU ni sebagai 2 sekarang ni dekat sini. Tengok dekat EU punya fractal. EU punya fractal adalah minuet. Faham tak? Adalah biru. Ni adalah yang biru ni. 1. Kalau dia ke atas ni, ini 2 biru. 2 ni. Maksudnya fractal yang lebih kecil. Time frame yang lebih kecil. Jadi tak dapat apa. Okey? Saya seorang dia tadi. Okey. Tapi apa pun, masih tak ada perubahan kepada apa yang ni. Stop loss anda untuk NU adalah atas ni. Kalau kena, nak buat macam mana. Kalau kena, saya akan re-enter untuk fractal ini. 1, 2 dan 3 untuk NU. Dah dekat. Ingat, NU ni tak sampai 100% tau. NU ni ngam-ngam sampai 100% kat sini. Ngam-ngam sampai 100%. Kalau nak re-enter, tak re-enter sebab movement ini lebih 50%. Jadi itu tak ada re-entry. UCAT kita masih tak ada perubahan. UCAT tak ada apa-apa. Cat-cat ni saya dah update UCAT ini tempat entry. Jadi tak ada apa. Daripada 50% tu maksud dia apa? Maksudnya dia boleh buat 1, 2. Maksudnya macam ni. Extension. Extension 1, 2. Extend lah. Dia naik, lepas tu dia turun balik kan. Katalah kita masuk kat sini kan. Lepas tu sampai 50%, waktu kita letak BE, kita alihkan stop loss kita last swing. Betul. Kalau dia terus naik, ini mungkin 1, 2, 1, 2. Maksudnya fractal yang lebih besar. Wave 2, correction yang lebih besar. Faham. Siapa kita tak re-enter kalau dia sampai 50%. Lain, apa lagi? GBP AUD. GBP AUD masih dalam zone.
GBP AUD dalam zone Sikit dia. lah, dia belum touch lagi dekat 1.618 tu. Masih dalam zone dia. So kalau ini break, then kemungkinan untuk kita nampak correction yang lebih besar. Kejap ya. So ini tengah ada sesi ni. Okey, jadi kalau ini break, kalau yang ini break ke bawah lagi, then itu adalah at least B ini. So, kalau ini berlaku, bermaksud untuk AUD dengan NZD akan buat B yang sama. AUD dan NZD akan dekat sini, kita akan jadikan ini macam ni. Ini akan jadi 5 wave, ada divergence, dan ini akan jadi macam ni. Kalau itu berlaku, jadi ini akan jadi A, ini akan jadi B yang sama. Ya, itu adalah untuk AUD dan NZD. Kalau GBP AUD break out B di sini. Kalau B di sini break, ya. Untuk sekarang saya biarkan je. Kalau seperti saya sebut sebelum ni, the other possibility adalah kalau dia break 1618, ini adalah A, B, 1, 2, 3, 4, 5. Itu tak dapat nak buat apa. Kita tak tahu. Flat, kita tak akan tahu. Tak ada cara nak tahu. Jadi, itu memang tak dapat nak buat apa lah. Tak ada formula. Tak ada formula nak kira dia. Sebab flat ada 3 jenis. Tak tahu mana satu. Okey, itu daripada saya. Tak ada peluang dagangan baru. Kita balik dan Azmi nak kongsikan chart. Boleh. Okey, Assalamualaikum sekali lagi. Ya, baru ada peluang sikit. Okey. So, apa yang kita nampak dekat sini macam Abang Zuli akan keep on belum kena stop loss lagi dia punya position untuk GBP/AUD, and yes, saya sebenarnya nampak GBP/AUD adalah sikit lagi zone dia ke bawah. Sikit lagi zone dia ke bawah untuk kita buy. Sebenarnya ada 2 zone untuk GBP/AUD untuk buy sebenarnya kalau kita perasan dekat sini. Sekejap alihkan dulu benda lah ni. Okay, first thing first, zone yang dekat, okay, this zone, price dah reject zone yang ini, okay. Price dah reject zone yang ini dan ada satu lagi zone di bawah ni. Kalau kita perasan, okay. Ada satu lagi zone di bawah, last lah kira ni. Kalau dia break zone ni, yes, akan SL juga dekat setup Abang Zuli kita, okay. Then, kalau kita zoom out sikit, dekat daily, kita zoom in sikit, yes. Sini adalah kita boleh nampak, kalau dia break yang ni, yes, dia akan turun ke bawah. Itu je kita boleh cakap. Kita boleh cakap dia 1, 2, 3, 4 and 5 ke bawah. Alright. Dia memang akan sampai dekat zone ni. Satu lagi dia akan cari. Tapi for the meantime adalah kita akan target 2 zone ni dulu. Okay, 2 zone ni dulu. Tapi confirmation untuk buy adalah saya tak akan masuk selagi price tak buat confirmation di time frame yang lebih kecil, seperti yang macam biasa kita cakap adalah sebab position yang saya masuk adalah sentiasa di wave B dekat time frame yang lebih kecil. Wave B tu maksudnya zone correction lah kiranya. So apa yang kita nampak dekat sini, okay, walaupun kita tahu dia ada rejection, okay, walaupun kita tahu dia ada rejection dekat time frame yang H1 ataupun M30, tetapi kita hanya tunggu apabila price breakout, okay, price breakout ke atas and pull back, A and B. Itu dia yang kita tunggu. Sentiasa enter market apabila price dah breakout and pull back balik dekat harga di mana harga yang kita ada peluang SNR lah. Okay, kita boleh cakap kat sini ada QM juga. Lebih apa orang kata, berhati-hati dekat situ. Okay, kita dah ada zone tapi tunggu breakout and pull back. Okay, bagi orang yang memang high risk ni orang, okay, mungkin margin besar, jaga MM katanya, yes, boleh entry, tak ada masalah. Biasanya orang akan entry dekat dalam zone ni, keluar je dia close terus. Dia scalping je. Tapi kalau kita nak hold position ni, kita tahu position ni boleh pergi jauh. Then yes, kita tunggu price breakout and pull back. Kalau ada yang ada bertelur tu, dia memang akan entry kat sini lah. Okay. Kalau ada yang bertelur tu,
Dia ada 2 biji telur tu, tak ada masalah. Dia boleh entry, pull, price pergi, patah balik, layer lagi. Untuk sebab dia dah ada confirmation kat situ. Okay. Tapi kalau price libas balik ke bawah, wassalam. Okay. Sebab kita nampak dekat sini. Okay. Lagi satu kenapa saya cakap, tengok, kita nampak dekat time frame yang besar memang ada rejection. Okay. Tapi bila kita pergi ke time frame yang kecil, kita nampak price membuat satu, okay, dia tak terus reverse. Dia buat satu macam bentuk correction. And kita tak nak benda tu sebenarnya. Okay. Ramai orang, okay, Ishwan dah masuk, ZAS, entry je terus. Tapi kalau kita tengok kat time frame yang lebih kecil, benda yang kita tak nak ialah pergerakan yang macam ni. Okay, kita nak pergerakan yang sharp. Okay, itu dia. So, ada kemungkinan untuk price sebenarnya pergi cari zone bawah ni. Okay, ada kemungkinan. Okay, itu untuk GBP AUD. Dan kita nak share juga tentang apa, GBP USD. GBP USD. GBP USD apa yang kita nampak adalah kat sini, sebenarnya saya tak suka bila tengok ada gap ni. Okay, saya nak tanya satu soalan sebenarnya. Sebab abang dah trader lama kan. Adakah bila ada gap tu, ramai orang cakap price akan tutup gap tu balik? Adakah abang dengar tak soalan tu? Ya, kita ada pelbagai jenis gap. Sama ada run away gap, maksudnya dia tak tutup gap, ataupun dia akan close gap. Dia akan close balik. Bagi saya macam ni, saya tak tengok kepada yang tengah-tengah dunia. Saya lihat kepada structure instead of tengok 2-3 lubang. Sebab kalau nak cerita gap, pergi buka chart saham ataupun indeks kan. Sebab itu technical analysis cantik dibuat dekat forex punya instrumen, sebab dia adalah pasaran yang high liquidity dan berjalan 24 jam. Jadi kalau nak gunakan gap, kalau sesuai kepada sistem anda, tak ada salahnya. Bagi saya, kalau itu adalah pergerakan berulang yang anda dapati berlaku berulang-ulang dan anda memang nampak dia, pakai. Kalau tak nampak, jangan pakai. Itu saja. So, salah dan betul, tak ada orang salah, tak ada orang betul dalam bidang ni. Cumanya, jaga duit. Itu je. Jaga dia masing-masing. Jangan nak tekan aja kerja. Dia tak pantang, dia jumpa cat kan, tekan-tekan dah tak boleh, not enough money. Tekan, try tekan cat orang sebelah. Tengok bertumbuk ke tak. Elok-elok duduk dua orang ngeting kan, tiba-tiba bertumbuk kan. Pesan tekan cat aku. Itu tak dapat. Apa hal? Okay. Tekan cat orang. Elok duduk dua orang kan. So macam kita nampak tadi dekat GPUD, maybe ada ke barang kalian untuk price turun terus ke bawah. Okay. Begitu juga dengan GBP USD. Okay. Kita nampak ada satu correction dekat sini. Adakah correction ni dah habis? Okay. Adakah correction ni dah habis? Bila kita zoom out, sebenarnya ada satu lagi zone dekat sini. Okay. Ada satu lagi zone, and zone ni sangat-sangat cantik. And kalau kita tarik expansion mana dalamnya 100% dekat situ, 100%. Okay, 100% dekat sini, ngam-ngam dalam zone ni sebenarnya. And bila kita tengok apa confluence yang ada dekat sini, gap Brexit berjanggut nak tutup. Brexit tu biarlah dia. Perkara yang dah berlalu kan. Biasanya kalau kita nampak gap yang besar lah, kalau nak cerita pasal gap ia adalah historical pricing. Contohnya macam kita tengok Eurochef. Azmi try buka Eurochef. Ke nak tengok ni dolar Russia? Tak payah. Itu gap dia, itu spread dia meriah. Spread dia boleh buat rumah. Try buka Eurochef. Kenapa tak boleh? Eurochef. Okay, ni contoh lah kalau nak kes cerita pasal gap. Okey, buka chart weekly dia. Ya, tu buka-buka dah ada dah. Okay. Buka chart weekly dia.
weekly. Okey, nampak tak 120 untuk tarikh 15 Januari 2015. 15 Januari. 2015. Oh, jauh lagi bang, tak pernah buka chart ni dekat sini. Ya, biasa pakai trading view. Dekat Tak sini apa, nanti. Kita tunggu okay. Irina bagi lesen. Ya, Irina tak bagi lesen lagi bang sebenarnya. Kita salahkan Irina je. Kita Padahal Irina pun tunggu orang. nanti dia stres. Dia geram je, dia dengar je. 2015. Zoom out. Kecilkan cat. Betul-betul loading ni. Okey, 2018. Kita dah sampai 2018. Macam nak apa? Kita nak trading view hashtag. Mantap. Sila screenshot. 2017. Kami nak trading view. Betul. Ada yang kita, ada yang kami. Lain-lain bangsa dalam ni Okey, 2016. Kita hampir sampai ke destinasi kita. 2016. Okey. Okey, 2015. Bila bang tadi? 15 Januari. Oh, Januari. Sikit lagi. Okey, Januari. Okey. 15 Januari. 15 Januari. Ni bulan berapa dah ni? Mana ni Januari? Oh ni. Zoom. 15 okay. Januari. Nampak tak sebatang candle kecil, sebatang candle jatuh tu? Ni. Itu ini weekly chart kan? Weekly chart. Bayangkan tu kalau dekat H1, saya ingat lagi saya petang tu saya tengah driving. Ini berlaku sekitar pukul 2 ke pukul 1 lebih 15 Januari Phone saya berbunyi tak berhenti. Ada ni lah view, bukan trader, itu kepada something yang tengah saya buat pada waktu tu lah dealing desk tengah call. So dan berlaku gap sebenarnya. Chart ini berlaku gap dan selepas tu kebanyakan broker akan letakkan candle lah sebab dia weekly. Itu terlalu jauh dan tengok balik pada bila gap ni tutup, kita buat webinar 2017 ataupun 2018 ni, dia sampai ngam-ngam. Tengok selepas ni, zoom out chart balik ni. Zoom out chart. Letakkan line dekat 120 tu, 120. Letakkan line dekat 120. Lepas tu tengok balik bila dia sampai 120 dan sampai sekarang apa jadi. Kenapa gap-gap ni penting? 22 bulan 4 2018. 3 tahun. Dia tutup balik dan selepas dia tutup balik tu apa jadi? Dia turun. Dia ikut arah dia balik. Jadi kita ada yang sama AUD NZD. Pergi buka AUD NZD. Ni cerita ni lah kepada something kita panggil parity level biasa. Ini benda-benda yang kita banyak kali saya suka sentuh dahulu. AUD NZD, tengok parity level iaitu 1.00. 1.00. Apa jadi tiap kali AUD NZD sampai ataupun nak sampai kat situ? Tuak sikit. Ni contoh-contoh benda logik sahaja, Pian. Broker banyak gulung tikar zaman ni. Broker call suruh tolong support funding. Broker tak ada duit ke? Okay. Tengok bila dia sampai parity level 1.000. Jadi benda-benda macam ni yang kita boleh letakkan sebagai alert lah tapi ikut sistem dagangan anda sekiranya sampai dan apa yang anda buat bila dia sampai dia shadow. Sampai ni bagi mereka yang intraday, bagi mereka yang ni, tetapi bagi mereka yang swing, AUD NZD berada pada somewhere yang menarik. Kita ada perbezaan fundamental New Zealand
RBNZ dia naikkan rate, RBA belum lagi nak naikkan rate. Jadi tetapi kita tahu secara besarnya ekonomi Australia ke ekonomi New Zealand besar. Azmi, simple je. So kita boleh tahu kat sini betul-betul dia cucuk je dekat level 1.00 tu. Jadi kalau itu berlaku lagi, kalau itu berlaku lagi, so fahamlah kita Joe, kita dah cerita bila Joe? Ini 2 tahun lepas kan, kita tunggu satu tahun, letak je limit order dah, biar sekati dia lah apa dia nak buat, dia akan sampai. Tapi itulah kalau kita nak mengatakan tu InsyaAllah sampai sebenarnya. Dia akan kena. Dia kalau ada apa-apa berlaku ke the market, dia akan pergi sebab beyond that tak ada order. Maksudnya kalau anda sell AUD NZD, tak ada buyer bawah daripada tu. Itu anda boleh tengok dekat option market, dekat spot punya orders, unless price slowly creeping. Tapi kalau dia ada spike, that will be the level. Benda sama. Betul. Kena kira bonus. Jadi benda-benda macam ni lah. Memang ada benda-benda level-level dan gap yang tapi kita gunakan dia sebagai long term punya ideas. Joe tadi sebut Brexit punya gap kan? Faham Joe? Sendiri dah sebut, sendiri faham Broker pun dah tukar server, PO dah auto terdelete. Lama sangat PO. Tak ada, biar je. Alah, sebulan sekali tengoklah jenguk. Sebulan sekali. Tengoklah sebulan sekali. Janganlah tak tengok. Jadi, basically kalau tanya saya, untuk market semasa lah, tak ada perubahan. Saya masih melihat sebenarnya sentimen adalah di-provide oleh Ukraine dan juga Rusia punya isu. But the fundamental is still Fed dijangka menaikkan kadar faedah. So there are profit taking activities dalam market. Saya masih melihat yang lebih long winding wave 4. Indeks masih lagi ke bawah, belum masanya untuk buy indeks. Yen pair masih ke bawah, dolar masih lagi melengkapkan correction dia sejak daripada Januari tahun lepas. So indeks is still masih ke bawah, but untuk kita buy bukan untuk sell. Jadi sementara tunggu itu, kalau ada setup untuk yen pair untuk short, dollar pair untuk short, that's the setup I'm looking for. Itu something yang saya cari lah. Azmi? Tu dia, kita sambung sikit sebelum kita nak serahkan balik kepada host kita. Kejap lagi kalau dia dah bagi amaran susah. Okay. Dia keluar tebuan. Okay, so macam kita nak tengok, macam tadi kita dah cerita, abang pun dah sentuh pasal NZD, USD and UJ lah. Sebenarnya apa yang ada jadi kat UJ semalam ni? Semalam saya dah cakap kat sini, kalau dia tak ada batang ni, okay, kita dah tentukan dah ke mana dia. Tapi disebabkan ada kekacauan ni, sebenarnya saya malas nak tengok UJ ni. Tapi kalau kita tengok structure dia, okay, structure dia sebenarnya price dah buat satu breakout dekat sini. Ni structure M30 pula, tak perasan. Sekejap kita buka structure. Dia structure besar, dia sideway. Okay, structure besar dia sideway dekat sini. Tapi kita nampak ada satu breakout dekat sini. Itu satu. Adakah structure dia breakout juga? Yes, structure dia pun breakout juga. Kita nampak kat sini. Dia breakout. Okay. Bila breakout, ramai orang, okay, ramai orang akan apa? Akan cari buy sebenarnya bila price turun. Okay. Tapi kita kena tengok. Macam biasa, kita kena tengok dekat time frame yang lebih kecil, apa yang price buat sebenarnya. Okay. Saya tahu ramai orang akan nampak price membuat satu flag sebenarnya. Okay. Ni adalah impulsif. Ni adalah dia punya flag. Tapi lepas tu price break bawah. Dah pening. Ke mana pula dia break structure ni? Okay. So bila dia break ke bawah, so kita tahu okay, price ada kemungkinan untuk price pergi level bawah ni sebelum dia naik ke atas lagi. Sebab sekarang ni JPY pun kita boleh cakap dia memang terus ke bawah. Kita nampak dekat banyak pair, kita boleh tengok dekat GJ.
masih terus ke bawah. Kita boleh tengok dekat Euro JPY pun ke bawah. Kita boleh tengok juga dekat satu lagi adalah mana tadi? Tak ada dah. Mana GJ? GJ dah tadi. GJ ke bawah, UJ ke bawah, EJ pun ke bawah. Itu dia. Okay. So, kita abang ada apa lagi nak sampaikan sebelum kita serahkan kembali kepada Irina? Ada banyak, tapi takutnya Irina keluar ketebuan. Jaga-jaga sikit lah. We are there dekat market, sama ada kita nampak whether it is untuk shorter term, saya masih melihat kepada yen untuk semasa shorter term. But ultimately the bigger structure masih lagi US dollar. So shorter structure sekarang adalah yen sebab UJ tengah jatuh. Itu dia. Okey, itu sahaja daripada kami, Irina. Kita boleh sambung sampai pukul 9 malam besok, tapi kita ada FB live pukul malam besok. Jadi jangan ke mana-mana. Esok saya dengan Azni besok. Okey, bye-bye. Dia terus bagi bye-bye. Okey, insya-Allah jumpa lagi pada esok. Jangan ketinggalan untuk ikut Azni punya session selepas ni. Dan saya besok saya tak ada. Tapi pada malam ada FB Live Azni dan juga Akmal. Besok peminat tim satu tu kita bincangkan ya, ke mana hala tuju tim tu malam besok. Jumpa lagi, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi esok.